الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama melaksanakan salat subuh berjemaah. Solat yang perlu kepada mujahadah, solat yang perlu pada pengorbanan yang lebih kalau banding dengan solat-solat lain. Lepas tu kita dapati tuan-tuan semua pergerakan. Saya mari jauh tadi, pergerakan untuk solat subuh ni tak berapa ramai sangatlah. Kalau banding dengan pukul 8 sekejap lagi kena pergerakan yang begitu lancar, nak makan dan sebagainya. Sebab itulah kembali kepada apa saya sebut tadi, subuh adalah satu semaya yang perlu pada pengorbanan, mujahadah yang begitu besar. Maka tidak herailah kenapa Allah Subhanahu wa taala beri nilai yang begitu besar bagi orang yang sanggup mujahadah untuk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi, khususnya pada waktu subuh. Saya selalu sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana nilai yang begitu besar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi zimmatillah, orang yang bersama berjemaah dia fi man shalla subuh fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang solat subuh dia berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncaknya orang solat subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang ini adalah ahli syurga. Man shallal bardain dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang semaya dua tempat sejuk, asar dan juga subuh, maka dia adalah layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita doalah moga-moga subuh ni antara agenda utama dalam hidup kita lah. Waktu pagi kita ikhtiar supaya subuh ni kita boleh solat, apatah lagi kita boleh semaya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan semua, apabila kita solat subuh ni, kita sana perkara yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat dan kita minta, kita rayu kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara di mana perkara ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi kita baca dalam solat kita adalah apa dia baca kunut. Kalau kita perhati kepada kandungan yang terdapat dalam kunut kita, sebenarnya itu adalah keperluan-keperluan dalam kehidupan kita tuan-tuan semua. Memang cukup besar nilai, cukup besar apa dia ni kalaulah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Setiap kali kita solat subuh di pagi-pagi tuan-tuan semua, kita selalu memohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang kita rasa sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita harian, dalam kehidupan kita kehidupan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut sikit tentang beberapa rangkap atau beberapa lafaz yang kita rasa penting sangat, keperluan yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita solat subuh, di mana kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Kalau kita perhati kepada apa yang saya sebut tadi tuan-tuan, semua perkara yang setiap pagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sebut tadi, saya rasa ini antara benda keperluan bagi kita lah sebagai orang yang pertama sekali sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pula ialah sebagai orang yang akan menjalani kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama sekali ialah kita minta Allahumma hdini fi man hadait.
kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni tuan semua, kita antara benda yang kita diajar supaya minta semua dalam semaya kita lah. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua dalam perjalanan yang jauh kita menuju pada hari akhirat. Maka di sana banyak perkara yang akan menyesak kita di tengah-tengah jalan. Maka kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan kita sampai kepada destinasi yang kita nak. Hidayah yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala tu setiap pagi adalah dua perkara. Hidayah pertama sekali adalah minta Allah taala pada dia ni bawa kita, tunjuk kita jalan yang betul. Yang kedua pula ialah kita boleh beramal dengan jalan betul. Lepas tu dipanggil hidayah yang kita minta setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini fi man hadait. Minta supaya Allah taala tunjuk jalan betul kita. Bukan sekadar tunjuk jalan betul, tapi kita nak beramal atau minta Allah taala bagi taufik supaya apa dia ni jalan betul ni menjadi budaya hidup kita. Atau perkara lain kita beramal dengan apa, dengan jalan betul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu berapa ramai orang-orang dalam kehidupan dunia ni, dia tahu benda molek, dia tahu Islam molek, dia tahu beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala itu benda yang molek, tapi dia tak boleh beramal benda-benda gitu kan. Dia tak boleh beramal, akhir sekali dia sesak barat habis. Sebab tu tuan-tuan semua dalam hidup kita ni, kita nak kalau boleh apa dia ni dalam bab kita dengan Tuhan, di sana ada 3 golongan. Pertama sekali orang dapat hidayah, kemudian beramal dengan, orang dapat petunjuk, kemudian dia ikut petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, atau kata lain dia tahu kemudian beramal dengan ilmu dia. Yang kedua ada setengah-setengah, kadang-kadang dia tahu kebenaran tetapi dia tidak beramal kebenaran. Yang tiga pula ialah orang yang tak tahu kebenaran kemudian tak beramal dengan kebenaran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Di mana dalam ayat yang saya baca tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ni adalah pertama sekali jalan yang comel, jalan mustaqim, iaitu jalan yang molek, kemudian kita berada dan kita beramal dengan jalan yang molek. Orang Yahudi pula tuan-tuan al-maghdub, jalan dia tahu kebenaran, dia tahu benda-benda molek tapi dia tak beramal dengan kebenaran. Dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang disebut oleh Nabi Musa alaihi salam dalam kitab Taurat dan sebagainya. Dia tahu kebenaran tapi dia tak ikut kebenaran. Waktu kita panggil al-maghdub. Yang tiga pula ialah kita panggil ad-dallin, orang yang tak tahu kebenaran dan tak beramal dengan kebenaran. Orang ini termasuk dalam golongan Kristian ataupun Nasara dia panggil. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, kita setiap kali kita semaya waktu pagi, rasa yang antara benda keperluan dalam kehidupan kita lah, di mana orang ini antara keperluan yang sangat-sangat penting tuan-tuan semua ialah kita beramal dengan kebenaran yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab tu dalam doa kita, setiap kali kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala apa dia ni bagi ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat. Ilmu nanti kata lain Allah Taala tunjuk jalan molek kita. Kemudian yang kedua pula ialah Allah Taala bimbing kita, bagi taufik kita sehingga kita boleh beramal dengan ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cara ringkas tuan-tuan semua yang kita boleh faham apa setiap kali kita berkunut, Allahumma hdini fi man hadait. Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara benda yang penting kita doa, yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah wa'afini fi man afait. Kita minta afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sihat ni semua orang nak berlaku. Tama-tama kita orang tua lah ni kadang-kadang boleh nak sihat semua. Kita tahu mana keperluan kesihatan sebenarnya sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita. Sebab itulah kesihatan itu sangat perlu dalam kehidupan kita lah. Sehingga Nabi kadang-kadang dia ajar kepada kita, Allah tak minta Allah Ta'ala bagi sihat. Contohnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala setiap kali, ataupun setiap pagi, ataupun setiap petang, doa maksurah kita apa dia ni, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan ataupun afiat kepada badan-badan kami ataupun pada jasad-jasad kami. Kemudian apabila kita bicara tuan-tuan dalam masalah afiat ni, maknanya dia bukan hanya sekadar afiat dari segi badan lah.
Lama orang yang segi badan dia sihat, boleh naik basikal, kata basikal kadang-kadang jauh 5 kilo ataupun 10 kilo ataupun 20 kilo sehari kadang-kadang. Tapi kita nak dua tu. Satu lagi dia panggil afiat dalam bentuk hati kita bersih, hati kita suci. Tak, hati kita comel. Itu yang paling kita nak. Dua perkara yang kita nak. Yang pertama sekali ialah afiat dari segi badan. Yang kedua pula afiat dari segi di mana hati kita Allah Ta'ala selamat daripada sifat-sifat yang mazmumah ataupun sifat-sifat tak molek. Sebab apa tuan-tuan semua, hati ini dia adalah sebagai dikatakan raja lah. Mana yang Nabi SAW sebut, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Nabi SAW yang mana yang selalu kita dengar hadis ni, dalam hati manusia ada seketul daging, ada seketul darah tak? Maknanya dalam darah jiwa manusia ada satu benda di mana kalau baiknya benda ni maka baiklah segala anggota, dan kalau lah tak molek barang itu maka akan beri, maknanya akan beri kesan kepada anggota kita dan sebagainya. Itulah hati yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Betullah tuan-tuan semua, walaupun hati ni kita nampak barang taklah mana, tapi kesucian hati, bersih hati ataupun sihat hati ini antara perkara yang sangat-sangat dituntut. Sihat hati di antara benda yang boleh bawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut kalau hati tak sihat ni tuan-tuan semua, apabila hati ni tak sihat, maka kesan dia besar dalam kehidupan kita lah. Sebagai contoh, saya nak ambil satu contoh. Apabila hati kita ni tak sihat, contoh kita kalau tak sihat ada segi apa? Ada sifat mazmumah. Contoh adalah sifat ke apa, sifat ke apa dia panggil, sifat apa dia nak angkuh ataupun dia panggil apa, takabur lah. Kalau sifatnya ada dalam hati kita tuan-tuan semua, sudah cukup apa dia ni akan musakkan kita lah. Sebab sifat takabur sebutin ni akan beri kesan besar segala-gala dalam kehidupan kita. Takabur inilah apa dia ni, manusia tolak kebenaran. Takabur inilah manusia boleh hina orang. Takabur inilah manusia apa dia ni sanggup buat segala-galanya, ataupun takabur inilah terhijab daripada kebenaran. Benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala di mana kalau orang itu ada hati, dalam hati dia sikit daripada sikap takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nak jarah tuan semua. Allah Taala apa-apa dalam Quran banyak kisah-kisah di mana kenapa tu mereka tu binasa. Kenapa mereka tu apa dia celaka. Kenapa mereka tu apa dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka antara punca kerana hati tak sihat dari segi, satu contoh yang saya sebut adalah takabur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar kisah iblis. Kenapa iblis ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Kenapa iblis duduk molek-molek dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana hati dia tidak afiat. Kerana ada sifat dia panggil apa, sikap takabur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa apa dia kita dengar dalam Quran ataupun kita baca Firaun, Qarun, Haman, semua ni maknanya orang-orang hebat-hebat belakang. Kenapa mereka dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana hati-hati mereka tidak sihat tuan semua, kerana ada sikap takabur. Dan boleh ada sikap takabur dia sanggup menentang kebaikan-kebaikan dibawa oleh nabi-nabi ataupun para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ataupun sanggup tolak dakwah kebaikan yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Begitulah tuan-tuan semua, setiap pagi apa dia ni kita doa kepada Allah Taala, wa'afini fi man afait. Minta Allah Ta'ala apa dia ni beri kesihatan kita lah, kesihatan luar dan kesihatan dalam. Lepas tu lah tentu semua dalam Islam ni, maknanya kita jangan lupa Tuhan lah. Lain ramai kadang-kadang manusia lupa Tuhan. Dia ingat mana obat segala-gala lah. Obat ni kadang-kadang beli ratus-ratus, kononnya nak jaga kesihatan. Tapi benda tu kena cari, benda tu kena ikhtiar. Tapi kita perlu ingat satu lagi ialah permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah setiap pagi saya rasa antara doa yang Nabi SAW pilih supaya kita doa, antara benda yang sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita ialah afiat dalam kehidupan kita lah. Kita kita minta Allah Ta'ala bagi sihat Allah Ta'ala bagi sihat kita lah, sama ada luar ataupun dalam. Kita nak dua-dua tuan-tuan semua. Dan apa yang berlaku pada hari ini saya tengok, macam saya sebut tadilah, kadang-kadang manusia dia berat hak luar saja, kesihatan di segi luar. Dia sanggup kerubah hak dalam ni demi untuk tengok mana hak luar tu sihat.
Saya selalu sebut sama kata basikal, kadang-kadang murid isu tak berhenti lagi. Kan? Demi untuk afiat tubuh badan dia, tapi untuk afiat dalam hati dia kadang-kadang dia tak cara sangat manusia ni. Sebab itulah tuan-tuan semua bila kita bincang masalah afiat, sebab kita ni sebenarnya Allah Taala jadi kita dia ada dua unsur. Yang pertama sekali ialah jasadi, yang kedua unsur rohani. Dua perkara tu mesti kita kena cepat jaga dua perkara tu. Maknanya kalau kita berat sebelah, maka satu benda yang tak kena kami ikut penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga pula tuan-tuan semua yang kita minta setiap kali kita berkunut, maknanya dua perkara dia penting sangat tadi saya. Yang ketiga ialah tawallani fi man tawallait. Minta Allah Taala jaga kita. Kan? Orang lain jaga taklah mana. Dan kita minta Allah Taala yang segala-galanya jaga kita. Sebenarnya Allah Taala jaga para anbiya ataupun jaga para aulia atau para as-salihin. Kita minta maknanya tuan-tuan pagi lagi kita minta. Sebab lepas ni kita akan menjalani kehidupan kita lepas ni. Lepas kita solat, lepas ni kita akan kita akan buat kerja dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita. Pagi-pagi lagi tuan-tuan semua kita minta dengan Tuhan pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawallani fi man tawallait. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Jaga banyak perkara dah dalam hidup kita ni, kita minta sangat Allah Taala jaga segala-galanya. Jaga keimanan kita, jaga kesihatan kita, jaga segala-gala. Itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tawallani fi man tawallait. Minta Allah Taala bimbing, minta Allah Taala jaga kita dan sebagainya. Dan kata lain tuan-tuan semua, bila Allah Taala jaga kita, maknanya kata lain kita adalah orang terbaik. Kalau kita tengok dalam dia ni, kita dok perhati Allah Taala jaga para anbiya, jaga aulia, jaga salih, maknanya orang-orang baik. Kata lain, maknanya apabila Allah Taala ni jaga kita, maka insya-Allah kita adalah kumpulan demo tu. Kumpulan ni orang-orang yang sangat-sangat berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara benda yang kita minta lagi tuan-tuan semua dalam dalam semaya kita ni ialah dalam kunut kita ialah wabarik li fi ma atait. Kita minta Allah Taala berkat gapo saja yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berkat ni saya selalu sebut ialah nilai tambah ataupun berkat yang kita panggil kasratul khair, itu banyak kebaikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tentu semua dalam hidup kita ni, kalau kita perhatilah, maknanya segala-gala diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Tuhan tak bagi bagi kita hari ini, tak hidup, kita tak ada dah hari ini kan. Kita diberi segala-gala oleh tanah talih nak bilai sebenarnya. Segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita memang tak boleh nak nilai. Kan? Nah, sebab itulah saya selalu sebut tiga nikmat yang paling besar. Pertama sekali nikmatul wujud, kita boleh dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tak ada, kemudian Allah Taala jadi kita. Yang kedua nikmatul imdad, kita dapat meneruskan kehidupan kita sampai sekarang ni. Kan? Kita dapat nikmat tu begitu banyak pemberian diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kan? Orang lain kadang-kadang semua ada sekat jalan, Allah Taala dah mati dan sebagainya, tapi kita dapat melangsungkan kehidupan kita ni. Ini semua kita panggil nikmatul imdad, nikmat kelangsungan hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang ketiga yang paling besar sekali ialah dia panggil nikmatul hidayah, iaitu nikmat hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kita boleh jadi orang Islam, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua dalam kehidupan kita ni, itu antara benda besar yang saya sebut, di antara pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita perhati pada sesuatu semua, benda satu-satu dalam hidup kita ni banyak sangat Tuhan bagi. Yes. Yang yang saya sebut tadi tiga sebagai satu kesimpulan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati pada detail-detail sesuatu Tuhan semua, tak boleh nak kira lah. Betul lah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, memang tak boleh nak hitung lah. Cuma yang kita nak daripada Tuhan yang tertua semua ialah kita nak gapo dia, nak keberkatan. Gapo yang Allah Taala bagi kita nak keberkatan. Sebagai contoh kita tertua semua, Allah Taala bagi nyawa kita, bagi umur kita lah. Dan umur kita ni kita kena ingat adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya umur yang Tuhan bagi ni kita dapat isi kebajikan sebanyak mungkin. Maknanya orang yang dapat mengisi kebaikan sebanyak mungkin dalam umur dia, itulah orang yang diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ni dalam umur dia. Ada setengah kadang-kadang umur kat 100 tapi jahat lagi kadang-kadang, walhamdulillah. Ada setengah orang tu kadang-kadang umur 80 tahun, 70 tahun, kadang semaya bel pun taklah mana lagi kadang-kadang. Masa habis gitu ya, Allah SWT bagi dia.
Tapi ada orang tu semua ulama, saya sebut sikit beberapa tokoh kadang-kadang, saya nak sebut sebagai contoh lah. Yang paling sekali Nabi lah contoh bagaimana umur dia kan, daripada awal sampai akhir diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang berguna pada diri dia dan berguna kepada masyarakat kan. Memang umur 63 tahun Nabi adalah umur yang cukup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi tu saya nak ambil contoh, antaranya saya ambil hak-hak apa dia kemudian sikit lah, katakanlah siapa dia, apa dia, saya nak apa dia ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi ni Tuhan bagi umur dia tak panjang, umur dia 45 tahun. Saya rasa pak kita lebih daripada dia belakang ni 45 tahun Allah Ta'ala bagi umur kita. Tapi bagaimana tu cuba tengok pengisian umur dia begitu banyak sekali kan. Dia boleh apa dia boleh isi, dia kata lain banyak kitab-kitab dalam masa terhad tu umur diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak apa dia khidmat yang dia boleh bagi kepada dunia Islam. Antaranya ilmu yang antara kitab-kitab yang begitu banyak dia tulis ketua semua sampai sekarang, sampai pak kita lah ni banyak kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maknanya kita sebut tengok umur dia sekitar 45 tahun, dia tak ada kahwin dia. Tak ada kahwin, tapi nak ceritanya bagaimana pengisian masa dia begitu berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan tuan-tuan semua dalam hidup Imam An-Nawawi ni, dikatakan dia bagi hidup dia waktu malam 3 bahagian. Kita sebahagia ya, bahagia tidur straight daripada apa, lepas Isya sampai subuh kadang-kadang berlaku. Imam Nawawi bagaimana berkat masa dia waktu malam tuan-tuan semua, boleh bagi 3 masa dia. 1/3 daripada malam dia tidur. Dia kena tidur sebab manusia lagu-lagu mana pun kan, warak lagu mana pun kena tidur malam. Nabi tak bagi kalau jenis-jenis kita, sebab manusia macam saya sebut tadilah, tuntutan jasad tu kita kena jaga kan. Tuntutan jasad tu lagu-lagu mana pun kita kena jaga. Antaranya kena tidur, kena berehat. Imam Nawawi tu 1/3 daripada waktu malam dia berehat. Kemudian 1/3 malam apa dia ni Allah Ta'ala bagi dia ada dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia 1/3 lagi dia menulis. 3 masa Allah Ta'ala apa dia berkatnya masa dia boleh susung kan 3 masa tu apa dia ni 3 kategori masa tadi waktu malam. Kita tak ada lah waktu malam ni, masa jadi kan, masa tak jadilah. Saya cerita bagaimana tu semua keberkatan umur yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita nak kita nak kalau boleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat umur kita ni. Tama-tama kita orang tua ni kalau boleh kita nak kau tua kau jadi umur kita kan, kau tua dia kau berisi kita panggil. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata apa dia sebaik-baik manusia ialah orang yang umur dia panjang kemudian comel amalan dia. Itulah saya rasa insya-Allah kita doalah moga-moga apa dia ni hadis ni apa dia ni apa kita dapat menghayati insya-Allah taala. Saya tengok pokok tua saja ni dah insya-Allah kita harap gitulah. Kita harap mana satu tua ni tua insya-Allah ada bernilai. Kayak makin hari makin rasa suka nak masjid, makin hari makin rasa suka nak ngaji, makin hari makin rasa nak kepada mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau umur kita kalau ada perasaan tu celah tua semua, kita sebahagian daripada keberkatan doa apa dia ni umur yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Satu lagi anak ambil satu contoh ialah Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala. Al-Banna ni orang Mesir, seorang pendakwah yang begitu besar, yang begitu hebat. Dalam ni pun apa dia orang yang apa dia ni orang yang dapat ambil pemikiran dia, kemudian pendekatan dakwah yang dia bawa. Al-Banna ni tu semua dia umur dia tak panjang. Umur dia tak sampai 50 tahun juga. Sekitar 40 lebih 42 gitu umur dia. Dia mati kena bunuh. Dia mati dibunuh oleh apa dia ni, oleh raja yang zalim pada masa itulah. Ya, sebab dia ni antara orang buat perubahan baru di Mesir lah. Apabila mana masyarakat ni teruk sangat. Bila jatuh kerajaan Islamiah, kerajaan Uthmaniyah di Turki 1924, maka dia memikir bagaimana nak bina balik kekuatan Islam. Maka 1928 dia bina satu jemaah, dia panggil Jamaatul Ikhwan Muslimin. Maka dia kupur anak buah dia, kemudian dididik dan sebagainya. Di mana pada masa itu Inggeris kemudian disapok oleh apa dia ni kerajaan zalim pada masa tu. Memang dia ni tak boleh nak biar ni. Dia ni tak boleh nak biar ni. Kalau biar jadi masalah kita kan, kepimpinan kita mungkin satu masa akan terjejah dan sebagainya. Maka dia mikir tu alas sekali
dia bunuhlah, keluar daripada dia syamuh satu tempat, akhir sekali dia bunuh, dia tembak. Saya nak sebut tuan-tuan, umur dia tak panjang. Umur dia tak berapa panjang, tapi dia ramah boleh didik manusia. Dan dia boleh bina manusia begitu hebat. Sampai sekarang pun ramah di antara anak murid dia yang memang begitu hebat. Antaranya yang masih ada lagi ialah Imam Dr. Yusuf Qaradawi. Dia salah seorang daripada orang yang dapat pemikiran ataupun orang yang dapat ilmu daripada Imam Al-Banna rahimahullah ta'ala. Itulah saya nak sebut tuan-tuan semua, bagaimana keberkatan yang kita doa pada Tuhan. Itu minta, ni antara sebahagian dari keberkatan kita minta dengan Tuhan. Wa barik li fi ma a'tait. Minta supaya Allah SWT berkati apa dia umur kita. Yang kedua tuan-tuan semua saya nak sebut sini ialah berkat apa dia lah kata. Berkat dari segi anak-anak kita katakanlah. Anak kita ni sebahagian daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan semua anak ni satu benda yang ujian Tuhan lah. Ramai kadang-kadang sungguh-sungguh orang memang ramai jugalah di kalangan kadang-kadang tak terdidik. Kadang-kadang sungguh orang kata ayah okey, mu okey, tapi anak terbiar dan sebagainya. Sebab itulah kita nak tuan-tuan pemberian anak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, setiap pagi kita doa minta Allah Taala bagi berkat pada dia orang. Berkat arti kata lain jadi orang lah. Ya, dia ni jadi orang. Tak jadi orang maknanya bukan mana kerja besar-besar belaka, tak. Jadi orang maknanya jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Kan, sebab tu kalau kita perhati kepada sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum, tuan-tuan semua, saya ambil satu contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan semua, dia anak dia ramah sungguh. Anak beranak dia ramah, anak cucu dia ramah. Ramah dia ni antaranya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa apabila mak dia pergi jumpa dengan Nabi, masa Nabi sapa di Madinah mula-mula sekali, Nabi kemudian dia minta supaya apa dia anak dia Anas ni jadi khadam, jadi apa, jadi orang khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta kepada Allah Taala, minta Nabi supaya Nabi doa kepada Anas. Maka Nabi doalah beberapa perkara tuan-tuan semua. Antara Nabi doa ialah Allahumma aqsir malahu wa waladahu ataupun wa waladahu. Ya Allah, kata di antara doa yang Nabi doa ada 3-4 perkara yang Nabi doa kepada Anas. Antaranya umur panjang. Antaranya masuk syurga Allah subhanahu ampunan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah anak ramah. Antaranya juga ialah apa, dia kebun tu kebun apa orang kaya dia ni. Saya nak ambil dua sini ialah masalah harta dia, kemudian apa dia anak dia. Bagaimana Allah Taala bagi keberkatan dalam hasil harta dia dan apa dia ni, dan juga apa dia ni anak-anak dia ni. Mengikut riwayat mengatakan apabila Nabi tak ada, kemudian lama-lama dia di antara salah seorang daripada orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Madinah Munawwarah. Allah Taala bagi kaya ke dia. Kan? Bab boleh jadi Nabi doa ke dia ni, boleh jadi Nabi tahu kok dia ni memang tak berwarna ni. Tak, kalau bagi kaya ke apa tu kaya memang boleh jadi apa dia ni adalah orang yang akan jaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada sungguh-sungguh kadang-kadang bagi kaya sikit je berwarna, ada kadang-kadang. Tak, kadang-kadang nampak semaya semua tiba-tiba bagi kesenangan sikit ya. Tak, buka syarikat kau-kau sebelah sekali tak ada dah nampak. Tak nampak tubuh dah kadang-kadang. Kan? Tapi boleh jadi anak ni tuan-tuan semua. Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak boleh jadi Allah Taala jaga dia. Maka antara Nabi doa ialah Nabi kata banyak harta dia. Dan memang betul tuan-tuan semua, kalau kita perhati dalam sejarah dia ni di Madinah, dia salah seorang orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Madinah Munawwarah. Sehingga dikatakan pokok ataupun taman ataupun kebun dia ni, orang lain buah sekali, dia buah 2 kali. Kan? Tapi tuan-tuan, bagaimana harta yang dia milik tadi, bagaimana dia habiskan? Bagaimana pada harta yang dia milik tadi dia habis mana sebenarnya? Kan, nak cerita barakah ni antara tuan-tuan semua ialah harta tadi dia guna untuk fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula anak dia tuan-tuan semua, anak dia bagaimana dikatakan, kalau mengikut riwayat mengatakan lebih daripada 100 orang anak cucu dia. Tak, semua kita dia tak sayang anak ramah, dia kata miskin lah berapa semua kan. Tapi dalam Islam ni anak ramah ni sebahagian daripada harta sebenarnya. Kan, waktu Nabi tak doa kalau benda tu benda masalah manusia, kalau ke mana. Kan, Nabi doa supaya banyak anak dia. Kan, cuba tengoklah ni orang anak ramah tak mati-mati pun boleh makan juga, kalau ke mana.
Tak, saya selalu sebut kepada budak-budak, orang tua kita, anak 10 orang, tak kerja padan boleh pera belana. Kalau ke mana? Kita ni gaji kadang-kadang puluh-puluh ribu sebulan, kan? Kadang-kadang mari bimbang benda gitu kan. Ini nak cerita bagaimana sikap ataupun mentaliti kita lah ni kalau banding dengan orang dulu, walaupun tak mengaji tapi tawakal dia lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua dari kisah Anas ni, dia ni anak dia ramah, anak cucu dia ramah. Tengok dikatakan lebih daripada 100 orang. Ramah ke mana? Kita 8 orang kita rasa ramah. Dah kalau ke mana kan 8 orang ramah. Ustaz cucu saya berapa orang? 8 orang dah kata dia. Kita rasa banyak kan? Tapi dia tu sampai 100 orang lebih dikatakan. Dan ikut riwayat mengatakan tu semua jadi orang berlaku. Jadi orang itu maknanya orang yang memang bawa agama ataupun bawa kebaikan. Bawa apa dia ni, bawa benda-benda molek dalam kehidupan dunia ni. Itulah tuan-tuan semua di antara keberkatan melalui anak-anak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Satu lagi anak sebut ialah keberkatan dari segi ilmu. Kan, ilmu ni sebahagian daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ada ilmu tuan-tuan semua. Kita nak minta Allah Taala berkat ilmu kita lagi mana? Tak, pertama sekali berkat ilmu ni kita boleh beramal dengan ilmu lah. Berapa ramai kadang-kadang orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi tiba-tiba tak macam orang ilmu. Nampak profesor kadang-kadang segi ilmu pengaji Islam, tengok sembahyang bel tak nampak mana kadang-kadang di masjid. Tak, ataupun tengok budaya hidup dia tak nampak, tak menggambarkan dia seorang muslim yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkat ilmu sini tuan-tuan semua ialah kita boleh menghayati. Kita boleh menghayati kepada dia ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para sahabat tuan-tuan semua di antara keberkatan ilmu dia ialah dia boleh budayakan ilmu dia dalam diri dia orang. Sebab itulah apa dia ni generasi sahabat dikenali sebagai Al-Quran yamshi fil ard. Dikenali sebagai maknanya generasi Quran berjalan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia Quran jalan ni, Quran jalan kita tidak mana ajaran Quran kita boleh tengok melalui peribadi para sahabat radhiyallahu taala anhum atau berkata lain ilmu yang dia dapat daripada Quran memang kita boleh tengok melalui peribadi-peribadi dia orang. Lah ni kadang-kadang ramai boleh tafsir. Tak baca hadis, baca tafsir tapi diri dia tak boleh nak tafsir Quran kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lah begitu kadang-kadang. Baca Quran tafsir memang hebat, rojak kita tu rojak kita tapi diri dia tak boleh nak tafsirkan gapo dia Al-Quran nak sebenarnya. Quran aja yang kata kau orang tapi dia yang mula-mula sekali kata kau orang. Quran kata jangan makan riba, tengok-tengok dia yang petang makan riba dan sebagainya. Quran kata jangan makan rasuah, dia awal-awal sekali ter rasuah dan sebagainya. Sebab itulah saya selalu sebut berapa ramai orang boleh tafsir Quran tetapi apa dia diri dia tak boleh nak tafsirkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan dia orang. Ini kata lain maknanya ilmu yang dia dapat tidak manfaat lah. Ilmu yang tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan berkat ilmu ni lah kita boleh sebar ilmu kita. Kan bukan hanya sekadar untuk kita saja dak lah. Ada setengah orang tu warung sorang, aling sorang kan. Kita nak supaya ilmu ni dihasat oleh juga oleh orang lain. Kan? Itu di antara petanda apa dia keberkatan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Itulah tuan-tuan semua yang kita apa dia ni ini sebahagian daripada contoh tuan-tuan semua. Dan saya nak sebut bahawasanya apa dia ni ini antara doa setiap pagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang cukup besar mana benda ni kalau kita boleh faham. Yang akhir di antara benda yang saya nak sebut hari ni ialah tuan-tuan semua ialah kepada dia waqini syarra ma qadait. Iaitu kita minta kepada Allah Taala dalam doa kita ialah kita minta Allah Taala apa dia selamat di kita daripada kejahatan. Dan minta Allah Taala elok ataupun jauh di kita daripada kejahatan. Itulah tuan-tuan semua saya rasa antara 4-5 perkara yang antara benar sah setiap kali kita berdoa kepada Allah Taala setiap pagi sebelum kita pergi buat kerja ke apa semua dah kita minta dah 4-5 perkara ni tuan-tuan semua benda yang cukup bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bernilai dan di sisi kita sebagai seorang muslim. Gapo tuan-tuan semua pertama yang saya ulang kali pertama sekali kita minta hidayah. Yang kita minta apa dia ni minta Allah Taala hidayah, minta petunjuk. Yang kedua kita minta Allah Taala bagi kesihatan kita. Yang ketiga pula ialah minta Allah Taala jaga kita. Yang keempat ialah minta Allah Taala berkat segala benda itu bagi kita. Yang kelima Allah Taala selamat di kita daripada kejahatan. Itulah bagi saya 4-5 perkara ni tuan-tuan semua adalah satu perkara yang asasi
dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan keperluan kita kepada benda-benda ginilah. Begitulah tentu semua setiap pagi kita kita akad tangan. Dalam mazhab Syafi'i kita kunut ni adalah sunat ada panggil sunat abad. Setiap kali subuh kita baca kita baca doa. Saya rasa macam manalah kalau kita dapat hayati benar-benar, kemudian kita kalau boleh kita nak supaya Allah Taala terima perkara yang kita minta tadi. Sebab ini adalah keperluan dalam kehidupan kita. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang saya nak sentuh pada hari ini dalam pengajian kita pada waktu pagi ni, hari ini insya-Allah. Dan satu lagi sebelum akhir saya nak buat satu hadis tuan-tuan semua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hadis ni adalah kaitan dengan berita akhirat sikit Berita akhirat yang mana berita akhirat ni tuan-tuan semua adalah satu berita yang kita tak boleh belajar tak ada dalam sains, tak ada dalam matematik ni, tak ada dalam kimia ke apa, tak ada. Dia ada satu berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lepas tu dah tuan-tuan, so ini tak ada dalam tamadun lain, tak ada tamadun bodoh, tak ada ilmu-ilmu macam ni. Maka satu ilmu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Maka kesempatan pagi ni tuan-tuan, saya nak buat satu hadis yang berkaitan dengan satu benda yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dipanggil di kolam air ataupun kolam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istimewa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Dikatakan tuan-tuan semua, kolam ni sebenarnya Allah Taala bagi belaka kepada nabi lain, tetapi istimewanya hak nabi lah, yang nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kolam ni tuan-tuan semua, saya nak sebut beberapa hadis, satu hadis atau dua hadis berkaitan istimewa kolam nabi ni tuan-tuan semua, ialah dan kolam ni satu benda yang sangat-sangat perlu pada manusia. Sebab itu dikatakan, kata dia, awwalu ma yattajihu ilaihi al-khalqu ba'da al-ba'thi li'annahum kharaju min kuburihim itashan fayariduna hayadan al-anbiya li'anna likulli nabiyyin hawdan kama qala sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Kalau ikut dalam hadis ni tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita berita akhirat lah. Apabila manusia ni dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dalam keadaan lapar lah. Dibangkit daripada kubur dalam keadaan lapar, maka semua akan cari tempat-tempat air. Maka dikatakan tuan-tuan semua, setiap para anbiya alaihi wassalatu wassalam ada kolam masing-masing. Waktu Nabi kata inna likulli nabiyyin hawdan. Setiap kolam para anbiya alaihi wassalatu wassalam dia ada setiap para anbiya tu dia ada kolam dia. Maka semua akan berbangga dengan siapa yang paling banyak sekali di tempat kolam tersebut ambil air. Kan? Maka maknanya para anbiya cukup bangga kalau ramai mana orang boleh mari tempat kolam air dia orang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, aku mengharapkan kolam air aku ni banyak sekali orang yang pekat mari sini. Itulah tuan-tuan semua apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi istimewa tak istimewa, kalau Nabi ni tuan-tuan semua, antara orang boleh minum daripada kalau Nabi ni adalah orang yang tidak akan dahaga selama-lamanya. Atau berkata lain, dia adalah layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Nabi ni tuan-tuan semua disebut dalam hadis, Nabi kata haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis samai man syariba minhu la yazma abadan, rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua apabila disebut tentang kolam air Nabi ni, maknanya di segi keluasannya, kata dalam hadis Nabi adalah perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan maknanya nak ceritanya luahnya ataupun panjangnya kolam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya besar. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, dari segi air dia pula ataupun air dia daripada susu. Bukan air macam susu kita ni dak lah, dia di sungai kita ni dia tak obeng dia kata dak, bukan lagu ni dak lah. Dak. Sungai Nabi ni air kolam Nabi ni air dia putih sungguh. Abyad, lebih putih daripada susu. Susu kita ke putih dah. Kan, tak tahu nak bayar lagi mana putih sangat. Kemudian bau dia perlu istimewa, bau dia lebih harum daripada kasturi lagi. Kemudian dia ni nyebok dia tu lebih banyak seperti mana seperti mana bita-bita
bintang-bintang di atas atas langit sana. Kemudian Nabi kata man syariba minhu la yazma abadan. Maka Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata siapa-siapa yang boleh minum daripada kolam ni, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu semua sekarang ni satu persoalan ilmu. Siapa yang layak? Siapa yang layak untuk minum air kolam ni? Kita kalau boleh kita nak sangatlah supaya benar ni kita salah seorang yang daripada orang yang ada kelayakan. Kan? Dalam satu hadis tuan-tuan semua, Nabi sebut, Nabi kata, Nabi ni memanglah daripada awal lagi dunia akhirat pun nak tolonglah umat dia ni. Kalau boleh memang masuk syurga belaka kalau boleh. Kan? Itulah hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tengoklah dalam hadis ni Nabi sebut sini, hadis ni ada sahih riwayat Imam Bukhari tentang siapa yang boleh ataupun layak untuk dapat dapat minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang jelas yang tuan-tuan semua mana kita fahamlah, orang-orang yang beriman, yang beramal inilah antara benda yang kita panggil sifat asasi orang yang layak untuk dapat untuk dapat minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Kan? Orang yang tak buana dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inni faratukum alal haudi man marra alayya shariba wa man shariba lam yazma abadan la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum ma ya'rifunani summa yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum ummati fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terus, Nabi yang mula-mula sekali pergi tempat kolam tu, inni faratukum alal haud. Nabi pergi mula-mula sekali nak sambut orang yang akan mari lepas ni, nak sambut orang yang akan mari ambil air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata ana faratukum, akulah mula-mula sekali duduk depan sekali. Nabi kata man marra alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. Siapa-siapa yang lalu sini maka dia akan minum. Siapa-siapa yang lalu kolam ni maka dia akan minum air daripada kolam ini, dan siapa-siapa yang minum mereka itu tidak akan dahaga selama-lamanya. Ada satu kumpulan, Nabi kata, ada satu kumpulan tu aku kenal dia orang, ada dia orang pun kenal aku. Satu kumpulan tu mari, Nabi kenal ni orang Islam ni. Nabi kata umat aku dia ni. Kan? Dia orang pun kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tuan-tuan semua dia dihalang daripada minum air. Disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata ummati, ya Allah, kata dia ni umat aku ni ya Rasulullah, ya Allah. Nabi cuba nak defend lah. Nabi kalau boleh nak selamat, Nabi kata ya Allah, kata dia orang ni tak ada orang lain, ni umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tuhan kata kepada Tuhan kata innaka la tadri ma ahdatsu ba'd. Wahai Muhammad, kata mu tak tahu apa dia buat dah lepas mu, kata dia. Lepas mu mati tu apa dia orang buat dah lepas tu. Mereka telah ubah agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi dapat penjelasan daripada Tuhan, Nabi kata gana? Nabi kata suhkan kalau begitu juga jauh sekali daripada apa kalam aku ini, liman ghayyara ba'di, orang yang ubah agama lepas daripada aku. Lain agama tuan-tuan semua, ya, kita dapati walaupun bunyi Islam, tapi kehidupan dia bukan kehidupan sebagai seorang Muslim. Kehidupan bukan orang yang dia melandaskan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau berkata lain tuan-tuan semua, orang yang layak untuk dapat dia menikmati air daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang ikut Nabi dan orang ikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu adalah orang yang paling layak sekali. Walaupun dia orang Muslim, tapi kalau dia hidup dia tak serupa dengan Nabi ajar, tak serupa dengan Islam, apa yang Islam nak, maka boleh jadi dia inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suhkan jauh daripada kalam aku. Nabi kata suhkan maknanya bu'dan jauh, ya Allah, jauhkanlah dia orang ni daripada kalam aku. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang Nabi cukup tak selesa lah dengan orang macam ni. Kita doalah tuan-tuan semua, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita boleh jaga segala ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh ikut segala pendekatan ataupun sunnah
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Moga-moga kita sebahagian daripada orang yang dapat minum daripada air kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya sebut tadilah, dapat minum adalah satu, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya, ataupun kata lain, maknanya dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu semua harapan kita lah, sama-sama kita berdoa dan pakai ikhtiar, moga-moga apa dia ni kita dapat sama-sama ikuti Islam seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekadar untuk pagi ni, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rahmataka narju, Allahumma rahmataka narju, Allahumma rahmataka narju, wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain, wa aslih lana sya'nana kullah. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka minal khair, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.